Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Mahazir bernombor matrik C19A0201. Okey, bagi tugasan terakhir untuk subjek eksperimentasi estetika, kumpulan kami telah memilih tajuk estetika dalam warisan seni bina. Dalam tugasan ini, kami akan menghuraikan tentang sejarah dan juga teori yang terdapat dalam seni bina tersebut. Terdapat 4 seni bina yang kumpulan kami akan terangkan, iaitu terdiri daripada seni bina Islam, seni bina Rom, seni bina moden dan juga seni bina tradisional. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk memberikan penerangan lebih lanjut berkaitan sejarah dan juga teori yang terdapat dalam seni bina tersebut. Saya Muhammad Alif Ashraf bin Roslam, bermetrikkan C19A0281. Hari ini saya akan menghuraikan sedikit tentang tamadun Rom. Rom adalah ibu negeri Itali dan bandar terbesar dan paling ramai penduduk di negara ini, dengan lebih daripada 2 juta penduduk di sebuah kawasan sekitarnya. Sementara penduduk kawasan bandar dianggarkan seramai 3.46 juta. Rom mempunyai populasi sebanyak 3 juta. Bandar ini terletak di bahagian tengah barat semenanjung Itali di Sungai Tiber. Seni bina Yunani klasik untuk tujuan orang Rom kuno, tetapi beza dengan bangunan Yunani menjadi gaya seni bina yang baru. Dua gaya selalu dianggap satu bahan ataupun badan seni bina klasik. Seni bina Rom di Republik Rom dan lebih-lebih lagi di bawah Empire, apabila sebahagian besar bangunan yang masih terdiri telah dibina. Ia menggunakan bahan yang baru, terutamanya konkrit Rom dan teknologi yang lebih baru seperti kubah ataupun gerban untuk membina bangunan yang biasanya kuat dan dibina baik. Sebahagian besar kekal dalam beberapa bentuk di seluruh empire. Kadangkala siap dan masih digunakan ke hari ini. Seni Rom terus mempengaruhi bangunan di bekas empire dan gaya tersebut digunakan di empire barat sehingga sekitar tahun 1000 untuk mencerminkan kebergantungan ini kepada bentuk Rom asas. Nama saya Muhammad Hakimi Amri bin Sobri, nombor matrik C19A0202. Saya akan menerangkan teori Art Deco yang terkait dalam Colosseum. Colosseum ataupun nama sebenarnya Fabian Amphitheatre merupakan satu monumen bersejarah yang terdiri daripada bangunan terbuka separuh bulat dan pentas yang terletak di tengah-tengah kota Rom, Itali. Colosseum merupakan salah satu 7 keajaiban dunia dan merupakan salah satu seni bina yang terbesar yang pernah dibina dalam sejarah Rom. Tujuan Colosseum dibina adalah sebagai arena gladiator dan mempunyai kapasiti tempat duduk sebanyak 50,000 penonton. Mempunyai teori yang berkait dengan Art Deco di mana Colosseum mempunyai reka bentuk yang menarik dan penampilan geometri ataupun gaya yang kemas serta keunikan yang tersendiri. Walaupun dibina dengan bahan yang berbeza seperti kayu, batu kapur, turf, jubin, simen dan mortar, namun kelihatan moden walaupun dibina pada tahun 72 Masihi di bawah pemerintahan berpasir. Seperti semua amfiteater lain di Rom purba, amfiteater Colosseum dibina dalam bentuk elips di mana terdapat arena bentuk yang sama. Sekitar arena diaturkan cincin sepusat dengan tempat duduk untuk penonton. Hal ini membuktikan bahawa Colosseum mempunyai dimensi yang mengagumkan. Antara asas reka bentuk yang terdapat pada Colosseum ialah Colosseum mempunyai 80 tiang yang di mana diperkuatkan dengan dinding serta menanggung gerban dan shieling. Selain itu juga Colosseum mempunyai garisan yang menarik di mana bertujuan untuk membahagikan 4 peringkat yang terdapat pada bangunan Colosseum. Selain itu, Colosseum juga mempunyai banyak pintu gerbang yang sama bentuk dan sama saiz yang mengelilingi 4 peringkat dinding Colosseum tersebut. Seni bina Colosseum adalah megah dan besar di mana setiap dinding luar amfiteater mempunyai ketinggian yang berbeza. Ini membuatkan reka bentuk dinding Colosseum ini mempunyai penampilan geometri yang kemas. Nama saya Nur Fairuz Ashikin binti Azmi, bernombor matrik C19B0508. Bangunan moden yang telah dipilih oleh kumpulan kami adalah Menara Berkembar Petronas atau lebih dikenali sebagai KLCC. KLCC terletak di Kuala Lumpur
dan tinggi bangunan ini adalah 450 meter dan mempunyai 88 tingkat. Ianya dibina pada tahun 1991 dan mempunyai ciri-ciri Islamik dan reka bentuk geometrik seperti bulat dan alfabet, curve dan sebagainya. Antara teori yang boleh dikaitkan dengan menara berkembar Petronas ialah Art Deco. Hal ini kerana ia mempunyai ciri-ciri atau karakteristik Art Deco seperti bentuk dan garisan geometrik, bentuk curve, kelok, mempunyai elemen simetri dan lain-lain. Selain itu, seperti yang kita lihat, bangunan ini juga lebih cenderung kepada garisan textured. Bangunan KLCC ini juga dibangunkan menggunakan material seperti stainless steel. Assalamualaikum, saya Fatih Ilani binti Rozali bernombor matrik C19A0118. Seterusnya, teori Golden Ratio. Golden Ratio telah digunakan selama berabad-abad dalam pelbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang seni bina. Dalam bidang seni bina pengoperasian, Golden Ratio dipercayai sebagai undang-undang universal kerana Golden Ratio telah dijumpai di hampir semua aspek alam seperti haiwan dan tumbuhan. Malah, Golden Ratio juga terdapat dalam bidang tubuh manusia. Golden Ratio ini diterapkan dalam seni bina, reka bentuk grafik, lukisan dan lain-lain kerana karya seni yang merujuk pada Golden Ratio dianggap indah dan boleh dikatakan dengan satu monumen klasik yang bertaraf dunia, iaitu Menara Berkembar Petronas, di mana struktur pembinaan yang menarik dan unik seperti terdapat sebatang jejantas udara yang menyambungkan kedua-dua menara di tingkat 41 dan tingkat 42, iaitu jejantas dua tingkat tertinggi di dunia. Jejantas ini dipasang terus pada struktur utama, sebaliknya direka agar berlongsor ke dalam dan keluar menara agar tidak patah akibat angin kencang atau pergerakan perat. Disebabkan penggunaan Golden Ratio juga menunjukkan visual yang lebih menarik pada bahagian jabatan, iaitu pada mata pemerhati maupun penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Rabiata Azmira binti Rosli, C19A078 akan menerangkan mengenai seni bina tradisional yang terdapat di dalam Rumah Gadang Minangkabau. Seni bina tradisional amat penting kerana ia merupakan satu telaga yang mengandungi unsur-unsur seni bina yang kemudiannya diambil dan diaplikasikan ke bangunan Ketagrak untuk dijadikan bangunan ini satu yang berkebudayaan tempatan. Reka bentuk tradisional Melayu amat mengagumkan kerana ia direka bentuk dengan mengambil kira faktor bahan tempatan dan iklim setempat. Seni bina tradisional merupakan satu warisan yang sangat bernilai yang telah direka serta dibina sehingga menampakkan betapa kreatifnya masyarakat Melayu dalam bidang seni bina. Hiasan seni bina yang terdapat pada rumah gading dapat dilihat melalui di mana dindingnya ditenun latih sederhana, iaitu corak ceker dari split bambu. Selain itu, pada bahagian dinding, tiang dan sili rumah bermotifkan kayu berurutan bas relief yang mencerminkan adat mereka. Motif-motif coraknya mirip pada tekstil tenunan songket Minangkabau dengan warna-warna dianggap berasal daripada Brooke, China. Terdapat 94 motif yang terdapat di rumah gading itu. 37 menunjukkan pada bahagian bunga seperti bunga pinang, 28 menunjukkan pada bunga seperti tupai terkejut dan kumbang jati, 29 merujuk pada manusia dan aktiviti harian mereka seperti Raja Tiga dan Kembang Mani yang merujuk kepada perempuan peramah. Saya Syazah Mazri binti Muhammad Haji, C19A0806. Teori yang terdapat dalam Rumah Gadang ialah Art Deco, di mana ia membawa pengaruh dari segi perabot, fashion dan perhiasan. Antara contoh yang dipetik dari Rumah Gadang adalah di bahagian bumbung rumahnya. Sebuah rumah gadang konvensional adalah sebuah rumah panjang segi 4 tepat pada reka bentuk dengan pelbagai tebing layar dan rabung meluncur ke atas. Hujung berbentuk tanduk kerbau. Antara elemen garis seni yang digunakan dalam rumah ini ialah roncong, iaitu struktur bumbung kelihatan seperti tanduk. Rumah-rumah ada struktur lekuk bumbung yang dramatis dengan multi-tier abstract gables. Setengah simbolis rumah, contohnya berkenaan dengan ronjong, mencapai ketahanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrul Hisham bin Ruslan, nombor matrik C19A0067, dan saya akan menerangkan tentang seni bina Islam yang terdapat pada bangunan di Malaysia. Seni bina Islam merangkumi gaya seni bina daripada bangunan yang berkaitan dengan Islam. Ini merangkumi gaya sekular dan agama sejak awal sejarah Islam hingga ke hari ini. Seni bina Islam awal dipengaruhi oleh Rom, Bizantin, Parsi, Mesopotamia, seni bina dan semua tanah lain yang penaklukan umat Islam awal ditaklukki pada abad ke-7 dan ke-8. Di sebelah timur, ia juga dipengaruhi oleh orang Cina dan seni bina Mughal ketika Islam tersebar ke Asia Tenggara. Dengan Islam sebagai agama rasmi Malaysia sejak kemerdekaan, terdapat banyak bangunan seni bina Islam yang terdapat di Kuala Lumpur. Bangunan-bangunan seperti Kompleks Daya Bumi dan Pusat Islam mempunyai motif geometri Islam pada struktur mereka, menandakan pembatasan Islam mengenai sifat lukisan. Golden ratio atau nisbah keemasan merupakan bentuk segi empat emas yang mana nisbah sisi satu yang lebih panjang dan satu yang lebih pendek yang boleh dipotong menjadi segi empat dan segi empat kecil dengan nisbah yang sama. Ianya juga dikenali sebagai nisbah yang memiliki nilai estetik, dan sekiranya nisbah keemasan ini dipraktikkan dalam suatu perkara, ianya akan memberi kesan yang menarik dan indah untuk dipandang. Jika dilihat bangunan ibu pejabat kereta api Tanah Melayu melalui pandangan harapan, wujudnya penggunaan golden rectangle atau segi empat tempat keemasan. Melalui gambar, keindahan intuitif dan perkadaran adalah dari dua komposisi yang berbeza tetapi masih seimbang. Turut terdapat penggunaan golden proportion atau bahagian keemasan pada bahagian hadapan bangunan yang membentuk segi empat tempat keemasan yang sangat sempurna, menyebabkan gambar kelihatan lebih menarik dan sekaligus menyeimbangkan gambar. Terdapat dua lagi teori yang dapat dikaitkan dengan seni bina Islam, iaitu Art Deco. Art Deco ialah seni yang melibatkan seni dekoratif dan kebiasaannya dipraktikkan pada seni bina, seni gunaan dan gaya seni antarabangsa. Ia juga ialah elemen yang memfokuskan kepada produk binaan yang mencipta keanggunan dan menjadi simbol kemewahan serta kecantikan. Melalui seni bina bangunan Ibu Pejabat Stesen Kereta Api Tanah Melayu, terdapat ciri Art Deco, contohnya corak laluan tangga bangunan yang jika dilihat dari bawah berbentuk seperti geometri berbentuk oktagon. Bentuk geometri juga adalah bentuk yang lazimnya dilihat sebagai suatu pelengkap kepada keindahan dan kemasyhuran yang menjadi dekorasi asas pereka-pereka Islam. Penggunaan bentuk lancar dan banyak lengkungan pada serambi memfokuskan kepada ruang luas kemasukan cahaya ke dalam bangunan sesuai seni bina Islam. Terdapat penggunaan warna yang minimalis di samping tidak membazir seperti penggunaan warna putih dan juga warna coklat batuan, tetapi masih mampu menonjolkan keanggunannya, kemegahannya dan nilai estetikanya yang tersendiri. Seterusnya pula ialah teori Gestalt. Teori Gestalt ialah sebuah hipotesis yang mana menunjukkan bahawa manusia menerima rangsangan hasil daripada ilusi mata yang dihasilkan, yang mana membentuk satu organisasi yang menggabungkan bahagian per bahagian yang dilihat kemudian membentuknya secara keseluruhan. Dan inilah yang dinamakan teori Gestalt. Terdapat prinsip yang dapat dikaitkan, iaitu similarity ataupun persamaan. Persamaan berlaku apabila objek kelihatan serupa antara satu sama lain. Penonton akan menganggap mereka sebagai kumpulan yang sama dari segi bentuk, corak, warna, sama seperti bangunan Ibu Pejabat Kereta Api Tanah Melayu. Persamaan dari segi bentuk atap serambi yang seperti kubah. Kubah adalah sinonim dengan seni bina Islam yang kebiasaannya turut wujud pada seni bina Islam yang lain. Selain itu, terdapat bentuk serambi yang luas dan sama bentuk ini adalah khas untuk laluan angin sesuai dengan ciri-ciri seni bina Islam, iaitu mengambil kira faktor keadaan iklim. Okey, secara keseluruhan, kita juga dapat mengetahui bahawa di Malaysia juga terdapat keunikan reka bentuk seni binanya yang tersendiri yang dapat kita kaitkan dengan teori-teori yang terdapat dalam estetika dalam warisan seni bina. Sekian saja.